Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawm an-nahr wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujja ba'da hajjati hadhihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar pada waktu Nabi mengerjakan haji. Nabi melontar daripada atas kenderaannya. Seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir, dia kata semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadat haji, Nabi melontar jamrah daripada atas kenderaan. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, lita'khudhu manasikakum. Maksudnya Nabi kata, hendaklah kamu belajar sungguh-sungguh cara buat haji ini. Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang ada pada masa itu, Nabi kata, lita'khudhu manasikakum. Maksudnya ialah Nabi kata, perhati elok-elok, belajar betul-betul cara buat haji ni. Fa inni la adri la'alli la ahujja ba'da hajjati hadhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali aku tak sempat lagi nak buat haji selepas daripada haji aku ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dua benda yang dapat kita ambil daripada hadis ni. Yang pertama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita soal ibadah, buat elok-elok. Dalam hadis ni Nabi kata haji, nak pergi buat haji di Mekah, belajar elok-elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lita'khudhu manasikakum. Kamu tengok elok-elok, kamu belajar elok-elok ni cara nak buat haji ni. Pasal ini ibadat mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang, puasa, zakat, haji dan beberapa ibadat lain mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat perhati elok-elok apa Nabi buat ketika Nabi buat haji ini. Kerana Nabi kata, fa inni la adri. Yang keduanya yang kita nak ambil kesimpulan daripada hadis ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku sendiri pun tak tahu. La'alli la ahujja ba'da hajjati hadhihi. Nabi kata, barangkali mungkin aku tak sempat lagi dah nak buat haji selepas daripada haji aku yang sekali ni. Sungguh seperti mana kata Nabi SAW, itu merupakan haji yang satu-satunya yang Nabi buat
Dan selepas daripada habis haji ini, Nabi SAW mula jatuh sakit dan Nabi SAW wafat selepas itu. Oleh itu, haji yang Nabi buat sekali inilah yang menjadi sampel kepada kita sampai hari ini, sampai hari kiamat. Jadi ada baiknya kita belajar tentang ibadat haji ini, belajar daripada sampel yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Di antara sampel yang disebut oleh Nabi di dalam bab haji ini, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah wa lil muqassirin. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وللمقصرين. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW ketika Nabi SAW cukur rambut untuk tahallul awal. Nabi dah mai daripada Arafah, selesai wukuf, Nabi mai ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Selesai mendapat masa untuk bermalam di Muzdalifah, Nabi SAW mai ke Mina. Nabi sampai di Mina, Nabi melontar di Jamratul Aqabah. Selepas Nabi melontar di Jamratul Aqabah, Nabi SAW buat satu korban. Selepas selesai Nabi SAW korban, Nabi panggil satu orang sahabat. Nabi kata, cukur rambut aku. Sahabat yang disuruh oleh Nabi ni pemai, Nabi tunjuk belah kanan. Sahabat tu cukur Nabi di sebelah kanan kepala dia, start depan sampai belakang. Lepas tu ambil bahagian tengah, lepas tu ambil bahagian kiri. Bila Nabi SAW bercukur, sahabat-sahabat sebahagiannya turut bercukur. Dan sebahagian yang lain pula hanya gunting rambut, tidak bercukur. Nabi SAW bila habis bercukur, hadis ni mai. Nabi SAW doa lepas habis dia bercukur. Nabi kata, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang bercukur ni. Sahabat-sahabat Nabi yang hanya gunting rambut tidak cukur, mereka kata, ya Rasulullah walil muqassirin. Mereka kata, ya Rasulullah, mintalah sama untuk kami hak gunting saja, tidak cukur. Nabi kata, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa orang yang cukur rambut. Tengok. Nabi minta mulanya, Nabi minta, ya Allah, ampunkan dosa orang yang cukur rambut. Sahabat yang gunting rambut kata, ya Rasulullah, mintalah sama untuk kami hak gunting saja. Nabi kata, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa orang cukur rambut juga. 2 kali. Sahabat hak gunting rambut kata lagi, ya Rasulullah walil muqassirin. Ya Rasulullah, mintalah sama untuk kami hak potong rambut saja. Barulah Nabi kata, walil muqassirin, dan ampunkanlah orang yang potong rambut. Daripada hadis ini difaham bahawa dituntut kita cukur, dan tidak salah kalau kita potong rambut. Jadi yang afdalnya ialah cukur. Pasal apa? Yang pertama, Nabi sendiri cukur. Yang kedua, Nabi SAW 2 kali doa untuk orang cukur rambut. Dan Nabi SAW doa juga untuk orang gunting rambut sekali, sebagai menunjukkan tidak salah kalau hanya memotong rambut. Jadi kita ni tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah kata, dan sempurnakanlah ibadat haji. Dia guna perkataan atimmu. Atimmu tamam, makna dia sempurna.
Wa atimmul hajja, maksudnya dan sempurnakanlah ibadat haji. Kita nak buat haji sekali, biar sempurna. Kita tak tahu, mungkin tahun depan kita boleh mai lagi ke tak boleh mai ke, kita tak tahu. Cerita dia pihak sekali tu bagi sempurna dah. Kerana dia dalam melakukan ibadat apa juga, lebih-lebih lagi ibadat haji ini, biarlah sempurna. Sempurna ialah kita ikut cara Nabi SAW, tentu sempurna. Dan dia dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ummul Husain radhiyallahu anha. Kata Ummul Husain, hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada. Fara'aitu hina rama jamratul aqabah wansarafa wa huwa ala rahilatihi. Wa ma'ahu Bilal wa Usamah. أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini pula hadis riwayat daripada satu orang yang bernama Ummul Husain. Ummul Husain kata dia mengerjakan haji sama dengan Nabi SAW di dalam Hajjatul Wada'. Dia panggil Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji last. Pasal Nabi buat haji sekali tu aja. Kata Ummul Husain, dia berpeluang buat haji sama dengan Nabi SAW. Dia kata, fara'aitu hina rama jamratul aqabah. Dia kata, aku tengok Nabi SAW ketika Nabi melontar di jamratul aqabah. Dia kata, aku tengok Nabi duk melontar di jamratul aqabah tu. Aku tengok, dia kata. Wansarafa wa huwa ala rahilati. Sampai habis Nabi melontar, Nabi beralih nak keluar daripada tempat melontar tu, Nabi SAW dalam keadaan atas kenderaan. Wa ma'ahu Bilal wa Usamah. Sama dengan Nabi nak masuk di tempat melontar tu ialah Bilal dan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni seorang sahabat yang kecil muda dia ni, Nabi biasa ambil dia buat anak angkat. Nabi SAW masa nak masuk rapat ke Jamratul Aqabah tu, Nabi diiringi oleh Bilal dan oleh Usamah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca banyak lagi hadis tentang haji ini, tuan-tuan nanti jumpa. Nabi SAW bila dia pergi Mekah apa semua, dia masuk dalam Kaabah. Dia masuk dalam Kaabah tu bersama dengan dia ialah Bilal dan Usamah bin Zaid. Mereka ni kira selama Nabi SAW buat haji, mereka ni kira duk kiri kanan Nabi. Mereka aktif Nabi. Nabi masuk dalam Kaabah pun, bila sampai saja Nabi panggil Bilal, wahai Bilal, dia ambil kunci. Bilal lari ambil kunci Kaabah. Pada hari buka pintu Kaabah, Nabi SAW masuk ke dalam, diiringi oleh Usamah bin Zaid dan oleh Bilal. Nabi masuk dalam. Bila Nabi keluar saja daripada Kaabah tu, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab terpa pergi dekat Nabi, terpa pergi dekat Bilal. Dia pergi dekat Bilal, dia kata, wahai Bilal, adakah Nabi SAW semayang dalam Kaabah? Sahabat ni eager nak tahu apa Nabi buat dalam Kaabah. Nabi masuk dalam Kaabah sama Bilal, sama Usamah. Bila Nabi keluar, sahabat Nabi, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, dia terus pergi dekat Bilal. Dia tanya, wahai Bilal, Nabi semayang ke tak di dalam Kaabah? Jawab Bilal, na'am. Ya, Nabi semayang. Dia tanya, Nabi semayang di mana? Nabi sembahyang di antara dua tiang. Bila jawab mereka. Ni, mereka di dua balik. Sedalam hadis ni,
Ummul Husain cerita, kata Nabi SAW, dia berpeluang buat haji sama dengan Nabi SAW. Dia kata dia tengok Nabi SAW melontar Jamratul Aqabah dalam keadaan Nabi duduk atas kenderaan. Dan bersama dengan Nabi ialah Bilal dan Usamah. Dia kata ahaduhuma yaqudu bihi rahilatah. Salah seorang ni, sama ada Bilal ataupun Usamah, salah seorang ni dia kata memimpin kenderaan Nabi. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni duk cari peluang saja, cari peluang. Ada peluang, ada kesempatan, kira nak khidmat pada Nabi. Ni sahabat Nabi. Cari peluang. Ada celah, ada peluang, ada kesempatan nak khidmat pada Nabi. Apa pun kalau boleh nak khidmat kepada Nabi. Bahkan ada seorang sahabat tu Nabi pilih dia kerja gunting rambut Nabi. Waktu-waktu biasa ni Nabi nak gunting rambut, Nabi panggil dia. Dia ni kalau dengar kata Nabi nak panggil orang lain, kecil hati. Kalau boleh biar daripada awal sampai sama ada dia mati ataupun sampai Nabi SAW mati wafat, biar dia yang kerja potong rambut Nabi. Kalau boleh begitu. Dan tiap-tiap kali Nabi bila dia duk potong rambut Nabi berpeluh, dia akan ambil sapu tangan dia lap peluh Nabi. Tu simpan tu. Dia simpan tu kain-kain yang dia duk lap peluh Nabi tu. Sehingga kan orang tanya dia, kamu duk simpan kain ni nak buat apa? Dia kata ini kenangan aku dengan Nabi SAW. Ni sahabat Nabi tuan-tuan. Sayang Nabi sampai macam tu. Dan dia kata sesungguhnya kain yang dia duk lap peluh Nabi daripada dulu sampai Nabi wafat ni, dia kata tidak pernah hilang bau wangi dia. Dia kata mulianya Nabi SAW. Jadi Bilal dan Usamah ni duk escort Nabi. Bila pun ahaduhuma yaqudu bihi rahilatah. Salah seorang daripada mereka ni kira duk pimpin kenderaan yang Nabi naik, pimpin. Wal akhar rafi'un thawbahu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syams. Manakala hak seorang lagi pula ni angkat kain dia yang dia pakai ni. Dia pakai kain ihram. Satu di pinggang, satu di bau. Kain yang dia pakai tu dia duk apa? Ni. Duk lindung kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kena panas matahari. Payung tak ada masa tu. Pakai ambil kain ni, duk lindung kepala Nabi ni. Kalau boleh tak bagi Nabi kena panas. Sayang ke Nabi sampai macam tu. Nabi tak suruh. Bukan kata Nabi mengada suruh orang buat lagu ni ke dia tak. Sahabat ni duk fikir apakah yang aku boleh sumbangkan untuk Islam dan untuk Nabi SAW. Tiap-tiap hari duk fikir yang tu. Maka ketika Nabi SAW duk kalut nak melontar di Jamratul Aqabah ini, salah seorang ni, sama ada Bilal ataupun Usamah, ambil kain hak dia duk pakai ni, duk tudung atas kepala Nabi. Tak mau bagi kena panas sangat ke Nabi SAW. Kata Ummu Husain pula, dia kata faqala Rasulullah SAW qaulan katsira. Dia kata aku duk tengok kok jauh. Pasal ini haji yang pertama Nabi buat, sahabat pun tak tahu macam mana cara nak buat haji yang tepat. So sahabat semua pun duk tengok apa Nabi buat, mereka buat. Bila Nabi habis buat satu benda, sahabat ikut. Nabi habis buat satu benda, sahabat ikut. Nabi habis buat satu benda, sahabat ikut. Duk ikut ni, betul-betul ikut Nabi SAW. Jadi Ummu Husain, salah seorang sahabat Nabi ni, dia kata aku duk tengok daripada jauh. Dia kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan katsira. Dia kata aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam duk bercakap banyak, dia kata. Qaulan katsira. Banyak nampak Nabi duk bercakap tu, tapi aku tak tahu dia kata apa, tapi nampak Nabi duk bercakap banyak masa tu. Summa sami'tuhu yaqul. Kemudian bila Nabi dah patah balik mai dekat dengan aku dengar Nabi kata. Di antara yang aku dengar, dia kata in ummira alaikum abdul mujaddad. Nabi kata kalaulah ditakdirkan selepas daripada wafat aku ni, kamu diperintah oleh satu orang hamba berkulit hitam. Nabi kata kalaulah lepas aku wafat, aku tak ada esok ni, kalaulah ditakdirkan kamu diperintah oleh satu orang hamba yang berkulit hitam, yaqudukum bi kitabillah, dan dia pimpin kamu
berdasarkan kitabullah, berdasarkan Quran, fasma'u lahu wa ati'u. Nabi kata, hendaklah kamu dengar apa dia kata dan taat pada dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita faham ialah Nabi SAW dalam sibuk dia buat haji tu, kepala Nabi tu fikir dah. Kepala Nabi tu fikir dah. Fikir pasal apa? Fikir pasal politik. Nabi tak mau pemerintahan politik jatuh ke tangan orang yang tidak tunduk kepada kitab Allah. Dalam keadaan tu, dalam keadaan sibuk melontar tersebut, dalam keadaan tu Nabi SAW kepala ni duk fikir lagi ni. Kalulah esok aku tak ada, Nabi kata pastikan hampa pilih orang yang mengikut kitab Allah untuk memimpin hampa. Walaupun ditakdirkan dia ni abdun mujaddak, satu orang hamba yang berkulit hitam, tak usah tengok yang ni semua, tengok dia ikut apa. Kalau dia ikut Quran, dia ikut aku. Nabi kata taat pada dia, dengar apa dia kata, selaras dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ketika buat haji masih ingat perkara ini. Kita ambil yang tiba. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita sampai muka surat 41. Muka surat 41. Kita masuk masalah. Dia kata sa'i di antara Safa dan Marwah. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jumlah yang kelimanya ialah pada menyatakan sa'i. Yang ni saya dah ulang panjang pada bulan lepas. Ni yang boleh pergi jadi 5 ni, dia ada 1, 2, 3, 4 dah sebelum ni. Saya dah ulang balik dah pada bulan lepas. Malam ni kita tengok yang kelima, iaitu bab sa'i. Maka apabila selesai seseorang itu daripada tawaf, maka hendaklah keluar ia daripada babus Safa. Maka ialah pintu Masjidil Haram yang bertentangan dengan dinding Baitullah yang di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Yang dikatakan babus Safa itu, dia terletak di antara rukun Yamani dengan penjuru Hajarul Aswad. Kaabah 4 segi, kan? Kaabah kita 4 segi. Start kita mula tawaf di penjuru Hajarul Aswad, kemudian kita pusing sampai dekat dengan Maqam Ibrahim, kemudian kita pusing melepasi kawasan Hijr Ismail dan Pancuran Mai, kemudian kita pusing pula penjuru yang last sebelum kita jumpa balik penjuru Hajarul Aswad, itu dia panggil rukun Yaman. Di antara rukun Yamani itu dengan Hajarul Aswad, betul ya dengan tempat tu. Biasanya Imam Masjidil Haram nanti duduk situ. Di situ ada satu pintu, dia namakan pintu itu Babus Safa ataupun pintu Safa. Pasal pintu tu nak keluar pergi ke Safa dan Marwah. Begitu. Maka apabila sudah keluar daripada pintu itu sehingga sampai kepada Bukit Safa, maka naiklah di atas tangganya yang disediakan, yang ada di situ sekira-kira seperdirian tingginya. Dia kata nak bagi cantik. Orang yang nak sa'i di antara Safa dan Marwah ini, nak bagi cantik, nak bagi puas hati, nak bagi tak ada galat dalam hati. Bila sampai di Safa, tempat permulaan sa'i itu, naik sikit di atas kaki bukit tu. Naik sikit atas kaki bukit tu. Lah ni kerajaan Saudi buat elok dah. Tak macam zaman Nabi SAW sa'i dulu. Lah ni dia buat elok dah, apa semua di atas pun dengan ceiling, plaster ceiling dengan apa, lah ni cantik lah. Naik sikit, ambil masa sikit, tunggu orang bagi reda apa semua sikit, kita naik sikit atas bukit tu untuk memulakan sa'i kita. Pasal apa? Pasal Nabi SAW buat begitu. Berapa kadar ketinggian kita nak naik? Dia kata nak bagi cantik, kadar seperdirian. Kalau orang berdiri sampai paras kepala orang tu, agak naik di kaki bukit tu sikit. Itu maksud dia.
Demikianlah naik Nabi SAW ke atas bukit itu sehingga nampak baginya Baitullahil Haram. Bila kita naik itu kita boleh nampak sikit nampak. Satu juzuk daripada bangunan Baitullahil Haram, nampak sikit. Pasal apa? Lah ni lindung dengan kompleks Masjidil Haram dan sebagainya. Jadi kita naik pun tak nampak Kaabah tu sebiji dah. Kita nampak sikit lah satu juzuk daripada Baitullahil Haram. Demikianlah naik Nabi SAW. Setelah itu maka ia pun memulai sa'i, pada halnya ia menghadap kiblat dan mengucap seperti di dalam masalah yang kita baca dulu. Dia kata maka apabila memulai sa'i daripada Safa itu, maka hendaklah sa'i antaranya dan antara Marwah itu 7 kali. Baik, masalah dia kata ucapan ketika sa'i. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sayogia pada waktu sudah naik tangga Safa itu menghadap ia akan Baitullahil Haram. Ini sama aja tuan-tuan. Kalau kita pergi buat umrah saja pun macam inilah cara nak sa'i. Kalau kita pergi buat haji pun macam inilah cara nak sa'i. Sebelum mula sa'i itu naik sikit di kaki bukit Safa itu, kemudian tengok ke arah Kaabah, menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah. Kemudian membaca ia akan zikir dan membaca ia akan doa ni. Baca doa hak bawah tu, hak panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ma hadana. Alhamdulillahi mahamidihi kulliha ala jami'i ni'amihi kulliha. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai habislah. Sampai bawah tu dia doa sikit, Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu panjang doa. Tak ingat boleh bawa buku masa tu. Kalau tidak pun kita baca cara pendek-pendek. Ataupun kalau payah juga dan sebagainya, zikirlah apa yang patut di situ. Itu doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Alhamdulillahi ala ma hadana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi hidayah kepada kami. Kita kena syukur pada Allah, hidayah Tuhan bagi ini. Yang pertama sekali, hidayah kita jadi orang Islam. Tuan-tuan, daripada population, kepadatan penduduk dunia hari ini, orang Islam 1/6 aja. Daripada keseluruhan penduduk dunia hari ini, orang Islam cuma 1/6 saja. 1/6 tu pun masuk sekali dengan Shah Rukh Khan. Pasal dia ni daftar sebagai orang Islam. Masuk sekali hak macam-macam ni, hak kelang kabut, hak macam-macam tu ada ni, masuk semua dah, baru tu ada 1/6. Belum dikelah lagi hak Islam yang beramal dengan Islam, tak kelah lagi. Hak Islam yang mukmin kepada Allah tak kelah lagi. Hak tak kelah tu, hak daftar kata Islam tu baru 1/6 tuan-tuan. 5/6 lagi kafir dengan Allah. Kita ni Allah masuk dalam kuota, dalam jumlah 1/6. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi ala ma hadana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi hidayah dekat kita. Bila teringat macam tu, kita berasa lah hidayah Tuhan bagi ni mahal tuan-tuan. Orang duit banyak pun tak dapat Islam daripada Allah. Tak dapat. Banyak orang kaya. Dalam Malaysia ni saja, hak paling kaya Robert Koch, Raja Gula. Keluar dalam sahabat itu ni, mempunyai aset dan harta bernilai 4 bilion lebih. 4.2 bilion gambar itu ni. 4 bilion tuan-tuan. Dalam US dollar. 4 bilion dia ada. Tak habis tuan-tuan. Kawan saya tu abang baru ni, dia kata ustaz, dia kata, kita kalau ada 100 juta, dia kata, oh banyak sangat. Dia dah buat contoh 1 juta sudah. Dah nak abang ustaz, kalau kita ada 100 juta, dia kata, kita simpan di tabung haji, dia kata, kita dapat 9.5%, kita kata 10 senang kira, dia kata. Kita ada 100 juta, kita simpan di tabung haji, katalah kita dapat dividen
10%. Bermakna dia kata Ustaz, kita dapat 10 juta 10 juta setahun. 10 juta setahun Ustaz. Dia kata kalau kita kira balik sehari, kita ada 100,000 ringgit untuk belanja. Sehari, kan? Orang yang ada 100 juta ringgit di tabung haji, dia berhak untuk berbelanja sehari 100,000 ringgit. 100 ringgit pun banyak dah. 100,000 ringgit. Kalau dia gagal menghabiskan 100,000 ringgit, duit itu ditambah dekat pokok. Tambah lagi, tambah. Kalau 100 juta, hamba Allah ni 4.2 bilion dah. Nak kata apa? Tapi Tuhan tak bagi hidayah. Setakat hari ni lah. Kita tak boleh cakap ke depan. Mungkin minggu depan Tuhan bagi hidayah kat dia. Alhamdulillah. Tapi kalau Tuhan tak bagi terus sampai mati, tidak ada guna 4.2 bilion. Kita yang ada 100 ringgit ni. Ya. Dalam bank ni malam ni tinggal 100 ringgit. Allah bagi dekat kita hidayah. Lebih bermakna hidup kita ni daripada hidup kawan yang ada 4 bilion tapi tidak dapat hidayah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sana kita bersyukur kepada Allah. Sini pun kita syukur. Di sana lipat gandakan lagi syukur itu. Alhamdulillahi ala ma hadana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi hidayah dekat kami. Minta. Sampai akhir tu minta pula, Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ya Allah, bagilah dekat kami iman yang sentiasa. Tak mau kita ni jadi manusia yang iman kita ni bermusim. Tak mau. Kita mau kita ni imanan daiman. Daiman. Sentiasa kita dalam keimanan. Pasal apa? Mengikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dia kata kita ni, iman kita manusia ni yazid wa yanqus. Dia kata kadang tambah, kadang kurang iman kita ni. Bila mai iman baik, mengaji rajin. Bila mai iman tak baik, mengaji pun tak habis. Iman kita ni yazid wa yanqus. Tekoh naik, tekoh dia turun cukup teruk. Tekoh iman baik, 5 waktu sembahyang berjamaah. Tekoh iman tak baik, ada sembahyang tinggal. Masya-Allah. Jadi minta ketika kita berada di tanah suci Makkah itu, minta Allahumma inni as'aluka imanan daimah. Ya Allah, bagi dekat aku iman yang senantiasa. Wa yaqinan sadiqan. Bagi dekat aku keyakinan yang benar. Minta dekat Allah wa ilman nafi'an. Ya Allah, bagi dekat aku ilmu yang bermanfaat. So, mengaji-mengaji ni biar ilmu kita ni ilmu yang bermanfaat dan memberi manfaat. Kadang-kadang ada orang dia mengaji ilmu yang bermanfaat, tapi bagi dia tak ada manfaat, tak ada benefit dekat dia. Dia mengaji sekadar nak jadikan dia orang yang berilmu, tapi ilmu tu tak bagi manfaat kepada dia. Tak mau juga macam tu pun. Minta dekat Allah wa ilman nafi'an. Bagi dekat aku ni ilmu yang membawa manfaat. Wa qalban khashi'an. Bagi dekat aku ni hati yang khusyuk kepada Allah. Susah tuan-tuan, kita semayang khusyuk ke tak? Ni kita semayang khusyuk ke tak kepada Allah? Kadang-kadang punya ada usaha nak bagi dapat khusyuk ni, kata bagi salam gitu. Tak dan tu, tak dan. Takbir Allahu Akbar tu, dia main dalam kepala ni macam-macam. Duk jaga tu dia main macam-macam. Itu sebab Nabi SAW adalah satu orang manusia yang sentiasa dalam keadaan berwudu. Tuan-tuan rajin duk buka tengok hadis Nabi SAW tentang Nabi buat haji ni. Ada satu hadis menceritakan Nabi SAW daripada Arafah dia sampai di Muzdalifah. Nabi sampai di Muzdalifah, Nabi berhenti sah. Nabi turun pergi qada hajat. Nabi turun pergi buang air kecil. Habis Nabi buang air kecil, Nabi berwuduk semula. Sahabat-sahabat bila tengok macam tu, sahabat menyangka Nabi berwuduk untuk sembahyang subuh. Tapi tak. Nabi habis wuduk, Nabi naik kenderaan, kita teruskan perjalanan. Nabi kata sahabat kata nak sembahyang subuh, Nabi kata tak, sat lagi di depan sana kita sembahyang subuh. Okey, tak apa. Terus perjalanan sampai di tempat yang Nabi SAW nak sembahyang subuh. Nabi turun, Nabi berwuduk lagi sekali dengan wuduk yang lagi sempurna daripada wuduk yang mula tadi. Hak tadi Nabi ambil wuduk yang sederhana. Yang kedua, Nabi ambil wuduk yang lebih sempurna. Wuduk itu untuk sembahyang subuh.
Nabi ini dia ambil ayat semayang kadang-kadang bukan kerana wuduk sudah batal, tetapi dia memperbaharui wuduk. Nabi SAW ada satu orang manusia yang apabila batal wuduk, renew cepat-cepat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita minta kepada Allah wa qalban khashi'an, minta Allah bagi dekat kita hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, dan minta Allah bagi dekat kita lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah, lidah yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Baca doa dan minta apa-apa kehendak hati kepada Allah Taala, kemudian daripada doa itu. Kemudian sebelum kita start sa'i di Safa nak pergi Marwah, lepas habis baca ayat tadi ni, mintalah apa kita nak minta. Minta, ya Allah bagilah anak-anak berjaya, ya Allah bagilah kepada kita ni apa kami minta. Minta segala yang baik-baik ketika itu. Maka ia pun, yakni Nabi SAW pun turun daripada tangga tu, maka memulai sa'i dan mengucap seperti yang akan datang ini. Bila nak start sa'i, Nabi baca pula doa, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nabi doa tu pula. Dan berjalanlah ia dengan perlahan-lahan seperti yang ada sehingga sampai kepada Mil Al-Akhbar. Ini kita bila sa'i, kita akan sampai di satu kawasan, ada satu lampu hijau. Dia bertanda sebagai kawasan lampu hijau. Nabi SAW daripada kaki Bukit Safa, Nabi turun berjalan lagu duduk berjalan biasa. Bila Nabi SAW sampai dekat kawasan lampu hijau tadi ni, iaitu tanda yang ada di penjuru jidar Masjidil Haram. Jidar maksud dinding. Ada satu kawasan yang ditanda dengan tanda hijau. Lah ni dia buat lampu hijau. Bila sampai dekat dengan situ, maka apabila sampai kepada Mil Al-Akhdar itu, kira-kira 6 hasta lagi daripadanya, maka mulalah berlari-lari dengan melenggok-lenggokkan tubuh sehingga sampai kepada Mil Al-Akhdar yang kedua. Sampai dekat kawasan lampu hijau tu, sunat berlari-lari anak sikit. Sunat berlari-lari anak sikit sampai pula lampu hijau yang kedua dan berhenti lari. Begitu. Lari anak, bukan lari rabuan pi. Lari lagu tu kata agak cepat daripada jalan hak mula tadi. Begitu. Pasal apa ni? Pasal nak ambil sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni fikir. Kita ni fikir dengan akal kadang-kadang. Pasal apa tang ni serobat lagu ni, tang ni serobat lagu ni. Tak semua benda yang ada dalam ibadat agama kita ni boleh kita terang dalam bentuk logik akal. Tak ada. Bukan kita. Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, apabila Nabi SAW duk cium, duk kucup batu Hajar Al-Aswad ni, dia sendiri duk fikir dalam kepala dia, apa kena dengan batu ni. Bila sampai turn dia nak kucup Hajar Al-Aswad, apa dia kata? Dia kata, wahai batu, aku tak akan kucup kamu kalau sekiranya aku tidak tengok Nabi kucup kamu. Dia kata. Makna dia apa? Makna dia kerana Nabi kucuk kamu, aku kucuk kamu. Semata-mata kerana aku ikut Nabi SAW. Kita hari ni bila nak jadi lawyer pula, bila pandai cakap banyak tu, tanya awak lagu ni pasal apa, kena buat lagu ni pasal apa. Tak boleh lah. Kalau itu suruh yang ada dalam Quran, kalau itu suruh yang ada di dalam hadis Nabi SAW, kita buat saja. Maka jelaslah kita Islam. Islam ni makna apa tuan-tuan? Islam makna dia tunduk, patuh, serah diri kepada Allah. Kita surrender kebesaran kita, ego kita, sombong kita, semua buang habis. Kita ni tak ada apa, tunduk habis-habis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian kembali berjalan dengan perlahan-lahan sebagai adat sehingga sampai ke Marwah. Lepas lampu hijau yang kedua tu berjalan macam biasa balik sehinggalah sampai ke Marwah. Maka apabila sampai ke sana, maka sunat keadaannya menghadap pihak Safa. Bila sampai sana, beralih menghadap bagi bertentangan dengan Safa. Dan dibacanya doa yang dibacanya di Safa tadi. Dan ini baru hasil sekali sa'i. Itu baru sekali. Baru sekali tu kan. Dan apabila kembali kepada Safa, maka hasil 2 kali sa'i. Dia kira pi sekali, patah balik kira sekali lagi. Kira 2 kali. Pi balik tu kira. Pi kira sekali, balik kira sekali, sudah 2 kali. So kita nanti mula sa'i daripada Safa, kita nanti berakhir di Marwah. Begitu. Maka diperbuatnya yang demikian itu sehingga sempurna 7 kali. Begitu.
Dan hendaklah ia lari pada tempat larinya. Maka apabila selesai daripada yang demikian itu, maka selesailah ia daripada tawaf qudum dan daripada sa'i. Tadi kita dah tawaf dah 7 pusingan, lepas itu kita sa'i, maka kita selesai tawaf qudum sebagai orang yang baru mai, dan kita sudah selesai sa'i. Dan keduanya itu sunat juga, tetapi apabila tawaf ia akan tawaf fardu yang kemudian daripada wukuf di Arafah, maka sayogia jangan diulanginya lagi sa'i, kerana telah jadi sa'inya itu sa'i rukun dengan sa'i kemudian daripada tawaf qudum itu. Bagi orang yang buat haji ifrat, bagi orang yang buat haji ifrat, dia sampai di Mekah itu dalam keadaan sudah berada dalam ihram. So bila dia sampai, dia pergi tawaf. Tawaf itu tawaf qudum. Habis selesai tawaf, dia pergi sa'i. Sa'i itu sudah kira sa'i fardu, sa'i rukun lah. Jadi esok ni lepas dia bertolak pergi ke Arafah, daripada Arafah mai Muzdalifah, Muzdalifah mai ke Mina, sampai di Mina dia melontar di Jamratul Aqabah, lepas tu dia buat satu ibadat korban, selepas tu dia bercukur, lepas tu dia balik pergi ke Mekah tawaf rukun. Bila dia selesai tawaf rukun, tak payah sa'i dah. Pasal apa? Pasal dia dah sa'i dah masa mula-mula sampai tadi. Sa'i dia tu dikira sebagai sa'i fardu dah. Tak payah buat dah sa'i lepas pada tu. Ini bagi orang yang buat haji ifrat. Orang yang dah pi dah, dia angguk tak kira lah. Kan? Kau tak pi lagi ke? Aku celahu je. Tak apalah, pelan-pelan dia nanti hilang celahu tu. Kan? Haji ni dia lebih jual, cerita dia lebih jual. Kita pi sekali, balik-balik mai tak susah mana pun. Kita kata, dengar kursus haji ni confuse betul, kita kata. Confuse. Bila pergi tengok aktual punya perbuatan ibadat haji ni, dia ikut sequence dia ikut urutan dia satu. Sikit aja. Yang kursus sampai berapa belas minggu, sikit aja. Hak sikit tu, ramai orang buat silap. Itu sebab kita ambil tahu dulu sebelum kita pergi. Kerana tiada disyaratkan sa'i kemudian daripada wukuf. Sa'i tidak disyaratkan lepas wukuf. Kita buat sebelum kita pergi wukuf pun tak apa dah sa'i ni. Okey, itu maksudnya. Dan hanya sahaja disyaratkan sa'i itu hendaklah jatuh kemudian daripada tawaf, barang apa tawaf sekalipun. Cuma sa'i ni mesti buat selepas tawaf. Sama ada kita sa'i selepas tawaf qudum ataupun kita sa'i selepas pada tawaf ifadah. Bagi orang yang buat haji tamattu'. Orang yang buat haji tamattu', dia masuk Mekah dalam keadaan dia ihram umrah. Sebila dia sampai di Mekah, dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia potong rambut sikit, maka dia sudah tahlul daripada umrah. Tapi tunggu sampailah 8 hari bulan Zulhijjah, bersedia untuk buat ibadat haji. 9 hari bulan Zulhijjah wukuf di Arafah, kemudian bertolak ke Muzdalifah, kemudian mai ke Mina, kemudian dia melontar di Jamratul Aqabah, kemudian dia buat korban sebagai korban sunat. Selepas daripada dia korban sunat, dia cukur rambut. Selepas daripada dia cukur rambut, dia terus balik mai ke Mekah. Sampai di Mekah, dia tawaf tu dia panggil tawaf rukun. Lepas tu dia sa'i tu dia panggil sa'i rukun. Ini bagi orang yang buat haji tamattu'. Kan? Tak faham pun hangguk ni. Nampak macam faham? Okey. Dia kata bersalahan tawaf pada haji, maka iaitu disyaratkan jatuh ia kemudian daripada wukuf yang Arafah. Bagi orang yang buat haji, tawaf rukun mesti lepas selesai daripada wukuf. Sebelum wukuf tak boleh tawaf. Tidak boleh tawaf maksudnya tidak boleh tawaf rukun. Begitu. Dan sunat di dalam sa'i itu suci daripada hadas dan daripada najis. Sa'i tak mesti ada wudu. Tak mesti. Tapi kalau ada wudu, itu lebih baik. Tuan-tuan, ulama-ulama hadis tuan-tuan, yang dikatakan muhaddisun, ulama-ulama hadis ni, ulama al-muhaddisin, ulama-ulama hadis ni, baca hadis pun ada ayat semayang. Ulama hadis, bukan kata baca Quran memang kena ada ayat semayang dah. Kita nak pegang mushaf Quran dan sebagainya, mesti dah ada ayat semayang. La yamassuhu illa al-mutahharun. Quran kata tidak boleh sentuh Quran ini melainkan orang yang suci. Suci apa? Maksudnya yang suci hadas kecil dan hadas besar. Yang itu tentulah. Hadis ini tidak disyaratkan kita mesti ada wudu untuk pegang kitab hadis baca. Tapi ulama-ulama yang dekat dengan Allah, ulama-ulama muhaddisin yang mereka ni memang nak ambil faham hadis ni, mereka nak pegang kitab hadis, nak baca hadis pun mereka ambil ayat semayang dulu. Ini kan pula kita nak buat sa'i.
Sa'i ni rukun di dalam rukun haji. Walaupun tidak diwajibkan ada wuduk, bagi ada wuduk itu lebih baik. Pasal apa? Pasal Tuhan kata wa atimul hajjah, dan sempurnakanlah ibadah haji. Buat bagi Allah. Gitu. Bersalahan tawaf, maka syaratnya itu suci daripada hadas dan daripada najis, seperti yang tersebut dalam masalah tadi. Tawaf tak dapat tidak, mesti dalam keadaan berwuduk. Masalah wukuf dan kerja dahulu daripadanya. Yang ni kita nak masuk tentang wukuf pula. Kata Al-Ghazali, jumlah yang keenam, tadi 5 sa'i, ni yang keenam. Jumlah yang keenam ialah pada menyatakan wukuf di Arafah dan menyatakan kerja yang dahulu daripadanya. Katanya orang yang ihram dengan haji itu apabila ia sampai ke Mekah pada hari wukuf di Arafah, yakni hari yang ke-9 daripada Zulhijjah, maka jangan ia masuk ke dalam Mekah lagi. Dengan sebab hendak tawaf qudum dahulu daripada wukuf. Bahkan hendaklah lekas ia pergi ke Arafah supaya dapat kesempatan wukuf di Arafah itu. Ini bagi orang yang dia sampai last minute. Last minute dia sampai. Selalu hadu sampai last minute ni, sampai hari 9 dah baru sampai. Orang yang betul-betul istimewa. Lagu kita ni sampai awal, semua sampai awal. Orang hak istimewa ni, maka tidak adalah orang yang istimewa di Saudi ni selain daripada Sultan Brunei. Oh, dia cukup istimewa. Saudi ni tak tahu apa kena dengan Sultan Brunei ni, dia jaga semua. Dia biasa sampai hari 9. Hari 9 Zulhijjah tu dia sampai dengan personal jet dia, turun di lapangan terbang. Hari itu juga sampai turun shoot pergi ke Padang Arafah. Orang lain tak boleh dah. 3 hari, kadang-kadang 5 hari sebelum hari wukuf dia tutup airport. Hanya orang yang betul-betul special bagi mereka aja. Mereka entertain untuk main last minute. Kita kalau sampai masa tu, dia bagi buat haji dan lokap saja. Soal hang dah biar ihram ke apakah ya Tuhan punya pasal, dia kata hang duduk dalam lokap ni. Pasal apa tak dengar arahan peraturan kami. Dia kata dia nak semayang di Masjid Nabawi. Raudhah tu tempat dia semayang. Kita masuk awal macam mana pun lari-lari pi, polis hak beri merah ni duk pegang tangan dah rangkai keliling, kita boleh duk tengok leleh elok gitu je. Tak boleh masuk dah. Tak lagi tengok dia main daripada Babus Salam tu dengan pengiring-pengiring dia. Sekali yang iring dia Imam Masjid Nabawi. Main semayang dalam tu kosong lega, sayang semualah membazir tempat. Itu dia tuan. Istimewa. Dan agama tak suruh lah bagi istimewa sampai macam tu, tak suruh. Siapa nak buat? Dunia, Mekah, Madinah pun dunia juga. Dia jadi macam tu. Baik. Jadi dia kata bagi orang yang sampai lewat, dia kata dia sampai dah pada hari 9 Zulhijjah lah. Bila dia sampai di situ, ada satu kalut nak pergi buat tawaf qudum apa semua tak sah. Dia kata apa yang dia patut buat? Terus pergi ke Arafah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata Al-Hajjul Arafah. Nabi kata haji ialah wukuf di Arafah. Siapa tak dan wukuf, dia tak dapat haji tahun tu. So, jadi jangan duk buang masa di tempat lain. Pasal lagi dia nak jadi pasal kita tak dan sampai di Arafah. Tak dan sampai di Arafah dalam tempoh masa untuk wukuf di Arafah, tahun tu saja je kita tak boleh buat haji. Maka hendaklah orang yang sampai lambat ni bergegas ke bumi Arafah. Tetapi apabila sampai orang yang ihram dengan haji itu ke Mekah dahulu daripada hari wukuf di Arafah itu beberapa hari misalnya, maka sunat ia masuk Mekah supaya mengerjakan tawaf qudum dulu. Tapi macam kita sampai awal ni, awal seminggu misalnya, awal 2 minggu daripada wukuf dan sebagainya, bila kita sampai tu sunat kita tiba tawaf qudum dulu sebagai tanda kita menghormati tanah haram. Begitu. Kemudian boleh tinggal ia, yakni boleh tinggal ia di Mekah padahal ia memakai ihram, menunggu di sana sampailah tiba hari yang ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Maka pada hari yang ke-7 ini sunat bagi imam berkhutbah di Mekah itu kemudian daripada sembahyang zuhur. 7 hari bulan saja. Kita wukuf 9. 8 hari bulan kita dah mula dah bergerak pergi ke Arafah. 7 hari bulan tu Imam Masjidil Haram disunatkan buat satu khutbah di Arafah, buat satu khutbah di Mekah ni. Khutbah ni apa? Khutbah ni tujuan dia ialah nak bagi semangat kepada orang yang nak buat haji ni. Di samping memberi ingat bahawa ni ibadah besar dah nak mula dah. Jadi buat elok-elok.
sunat kepada imam Masjidil Haram tu bagi satu khutbah selepas sembahyang Zuhur. Maka disuruhkan orang-orang supaya bersedia untuk keluar berangkat ke Mina pada pagi-pagi hari Tarwiyah, iaitu hari yang ke-8 Zulhijjah, dan bermalam di Mina. Itu dia. Sunat kan, tapi kita tak boleh buat benda ni pasal kita pergi under satu pakej pengurusan. Jadi kita daripada Mekah 8 hari bulan kita terus di tingkat Arafah. Tapi kalau ikut betul-betul Nabi SAW, dia 8 hari bulan dia di Mina dulu. Nabi ada di Mina dulu 8 hari bulan. Dan sebahagian daripada jemaah haji yang mereka ni tidak ada organisasi yang urus. Macam kita jemaah ni tabung haji urus. Ada negeri-negeri yang tidak ada organisasi yang urus haji mereka. 8 hari bulan mereka ada di Mina. Kita tak boleh, kita kena kuarantin. Kita kena duduk di hotel tu, tak boleh di mana. 8 hari bulan terus di Arafah. Jadi dia kata di sini, dia ikut lagu macam Nabi SAW buat. Nabi 8 hari bulan, Nabi SAW sudah berada di Mina. Begitu. Dan pagi-pagi hari yang ke-9 itu terus pergi ke Arafah kerana mengerjakan fardu wukuf. Nabi pagi 9 tu baru Nabi pergi ke Arafah untuk buat wukuf. Wukuf masuk waktu lohar, tak lagi baru masuk waktu wukuf. Pagi Nabi pergi lah ke Arafah. Masalah wukuf di Arafah itu manakah masa yang wajibnya? Bila betul-betul masa kita kena ada di Arafah? Kata Imam Al-Ghazali, berdiri wukuf di Arafah itu ialah dalam masa kemudian daripada gelincir matahari yang ke-9 itu sehingga terbit fajar sadiq daripada hari nahar. Hari nahar, hari raya haji. Dia mula masa wukuf ialah masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur itu bermula masa wukuf. Time tu bermulanya masa wukuf sehinggalah subuh pagi esok. Itu masa wukuf. Kita dikehendaki ada di sana pada bila-bila masa di antara masa itu. Sebaik-baiknya kita berada di bumi Arafah dengan merasa sebahagian siang dan sebahagian malam. Itu sebaik-baiknya. Siang kita dah dapat dan malam kita dah dapat di bumi Arafah. Itu sebaik-baiknya kerana Nabi SAW buat begitu. Dia begitu. Yakni hari nahar itu ialah hari sembelih pada 10 hari bulan Zulhijjah. Maksudnya hari raya Korban. Pagi subuh hari raya Korban tu habis dah masa wukuf. Siapa yang masa tu baru sampai, habis. Dia tak ada nak buat ibadat haji, tapi dia dalam ihram, maka dia kena terus juga buat untuk membolehkan dia keluar daripada ihram. Dia kena tahallul lagi. Tahallul seperti mana orang yang buat umrah bertahallul. Begitu ceritanya. Masalah berjalan kaki pergi ke Arafah. Kata Imam Al-Ghazali, disunatkan bagi orang yang ihram dengan haji itu, ia berjalan kaki daripada Makkah sehingga habis kerja hajinya. Jika kuasa, ia berjalan kaki. Cerita dia kata sunat kita berjalan kaki. Pasal apa? Nak rasa tu thrill buat ibadat haji tu. Nak rasa susah payah nak buat ibadat haji. Seperti mana Nabi dan sahabat-sahabat buat dulu susah. Kalau dah Allah ni kira senang banyak dah. Tu pun kita rasa susah. Pasal apa? Pasal kita tak pernah susah. Lah ni senang banyak dah. Semua transport hantar ni dengan bas, dengan apa semua sampai pula di Arafah sana dengan khemah, ada bumbung dengan apa semua, mai pula ke Mina, khemah air condition. Jadi begitu lah. Ni pula Allah ni tabung haji duk minta pula dekat kerajaan Saudi. Duk minta pula kalau boleh ni di Arafah ini minta bagi satu kawasan dekat Malaysia. Malaysia nak buat kompleks tu kompleks tabung haji di Arafah ni. Bila jemaah haji Malaysia sampai, terus masuk dalam kompleks ni, duduk satu bilik berapa orang kan, pasang ikon, kita duduk dalam. Tak minta lagi. Nak minta lagi istimewa daripada Allah ni. Saudi tak bagi lah. Kalau tidak, kita pergi buat haji ni lagu macam pergi melancong lagu tu. Balik-balik mai, bos obat. Kan? Tak ada rasa susah apa. Kan? Lagu lah ni pun kira okey dah ni. Senang banyak dah nak banding zaman Nabi dan zaman sahabat buat haji dulu. Pun begitu kita rasa cukup susah. Nampak? Baik,
Dulu dia kata apa? Dalam keadaan ihram itu berjalan kaki. Dia kata ni, daripada satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat tu berjalan kaki. Daripada bumi Makkah bertolak ke Mina, berjalan kaki. Dari Mina pergi ke Arafah, berjalan kaki. Dari Arafah patah balik mai Muzdalifah, jalan kaki. Muzdalifah mai balik ke Mina, jalan kaki. Mina balik pergi ke Mekah, jalan kaki. Tolonglah tuan-tuan, sa'i aja. Sa'i daripada Safa Marwah 7 kali sampai ambil kering lurut tapak kaki. Oh, dia kata apa hak ni tak tahan kali. Apa merak buih semua. Ya. Hari ni kita daripada dah terlampau sangat dah tak rasa susah. Dah tak rasa susah. Semayang masjid kapek pun dia punya tebal. Belum masjid Putrajaya lagi. Kan? Tu dia punya tebal kapek. Nabi SAW dulu sujud di atas pasir saja. Sujud di atas pasir. Kan? Masjid Nabawi masa zaman Nabi SAW bina dulu bumbung daripada daun pokok tamar. Tapi masjid itu, masjid yang diasaskan di atas asas takwa itu melahirkan berapa ramai ulama-ulama besar. Pasal apa? Pasal asas pembinaan dia takwa kepada Allah. Walaupun fizikalnya tidak seberapa, tetapi keberkatannya hebat sekali. Beza dengan kita dah. Masjid kita batu dia punya elok. Ada negeri dah nak buat kamera pula suluk. Tengok khutbah yang tu imam baca. Nak suluk kamera, tengok khutbah tu imam baca. Kok tu imam pergi baca hal lain. Apa punya cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sunat tak kala keluar daripada Mekah ke Mina itu membanyakkan mengucap talbiyah. Apabila sampai ia ke Mina, maka sayogialah ia mengucapkan doa ini. Ini daripada Mekah ni mula nak bertolak daripada Mekah pergi ke Mina dulu. Kita bertolak ke Mina pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita ada di Mina. Bila sampai di sana dia kata eloklah baca doanya, Allahumma hadza minan famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atik. Minta sempena dengan kita berada di Mina ni, minta supaya Allah Subhanahu wa taala amankan kita seperti mana Allah mengamankan para awliya-Nya sebelum daripada kita, supaya kita mendapat keamanan dan supaya dengan itu kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Minta. Maka sunat ia bermalam di Mina itu sehingga subuh. Maka apabila sampai subuh hari Arafah itu, sembahyang ia akan sembahyang subuh. Tidak berapa lama, maka matahari pun terbitlah daripada atas bukit Subair. Maka pada masa itu, berangkatlah pergi ke Arafah dan ucapkanlah doa ini. Tunggu di Mina pada 8 hari bulan ini. Tunggu di situ, sampailah subuh esok, kemudian berangkat ke Arafah. Baca doa, Allahumma ja'al khaira, Allahumma ja'alha khaira ghadawatin ghadawtuha qat wa aqrabaha min ridwanika wa ab'adaha min sakhatik. Allahumma ilayka ghadawtu wa iyyaka rajawtu wa alayka i'tamadtu wa wajhaka aradtu faj'alni mimman tubahi bihi al-yawm man huwa khairun minni wa afdal. Jadi kita tak ada nak buat semua benda ni. Pasal apa? Pasal kita daripada Mekah terus ke Arafah. Okey. Baik, masalah. Ayat ni penting tuan-tuan tengok. Masalah masuk ke Arafah dan pekerjaan dahulu daripadanya. Ayat ni kita kena. Kata Al-Ghazali, apabila sudah sampai seorang yang ihram haji itu ke Arafah, maka dirikanlah khemah di tempat yang bernama Namirah, iaitu berhampiran dengan Masjid Ibrahim alaihissalam. Tak payahlah kita orang buat dah kemah. Tak ni duduk pacang kemah apa pula. Pasal apa? Dia duduk mengaji ada lepas tahu pacang kemah. Nyanyi kita. Kemah lepas pacang tiap dah. Kita pergi cari tempat sesuai dengan kita duduk sudah. Ni dia cerita ni sebuah ke zaman dulu. Tak ada kemudahan yang disediakan ni. Kita lah kena bawa apa yang patut untuk kita di sana ni. Bawa kemah, bawa apa, hidup berdiri, apa semua nak duduk saat di kemah sementara ni. Sebaik-baiknya dia kata ambillah tempat yang bernama Namirah, iaitu berdekatan dengan Masjid Ibrahim alaihissalam. Tak ada tuan-tuan. Kita tak dapat tempat ni semua. Kita dia rumah tak tahu mana halal. Kan? Dengar ramai orang tu ada keliling macam-macam rupa bangsa dengan apa tu ada keliling, tak mana Namirah kita tak tahu. Kita duduk tengok serupa ni semua ni, tanya kawan ni, tuan
Pertama kali mai ke, berapa kali dah mai buat haji ni? Lepas tu kata saya, Alhamdulillah lah. Dia kata 10 tahun dah duk mai tiap-tiap tahun. Oh, kasar bunyi. Dan saya ni 10 tahun dah duk mai tiap-tiap tahun. Kita kata kasar. Kalau tu nak tanya Tuan Haji lah, kata, tak mana Masjid Namirah ni? Pucat dan dia pun. Dia kata saya 10 kali mai pun tak tahu tak mana. Tapi masa umrah dulu ada, dia bawa pergi tunjuk. Tapi dia tak tahu belah mana. Dia pun duduk wali sama kalut dengan kita dia. Pasal apa? Keadaan masa tu keadaan masa tu kita tak tahulah mana dah, tak tahu dah. Beralih kiri kanan utara selatan timur barat ni tengok lagu seropa gitu. Adalah orang yang tahu ni tapi tak ramai. Begitu. Baik. Kerana di situlah tempat Nabi SAW mendirikan kemah. Nabi dulu masa buat haji di Namirah tu tempat Nabi berdiri kemah dia. Maka mandi ia di situ akan mandi wukuf di Arafah dan duduk menanti sampai gelincir matahari. Duduk di situ tunggu sampai masuk waktu zuhur. Nak masuk waktu zuhur tu dia kata pergi mandi sunat wukuf. Mandi tak mana? Begitu tapi tak ada dah. Dengan adu beratok nak masuk qada hajat, nak masuk buang air pun duk beratok sampai lama-lama pakai buang orang tu aja. Kita nak masuk mandi dah tu. Cari kawan adu beratok ni leceh. Ya. Kalau kena ada sangkuriang tuan-tuan kan, dia rongkah pintu kita tu, dia tampak kita, dia terajang kita tuan tu. Pasal apa? Pasal yang lambat. Dia kata lambat apa? Lambat keluar daripada bilik ni ya. Jadi bersesuaian dengan keadaan Allah. Hak mana sunat-sunat yang kita boleh buat, kita buat. Hak mana tak boleh, tak ada buat. Jangan kerana kita nak ambil sunat, kawan hak nak buat fardu tak boleh buat, tak mahu macam tu. So dia kena ada tolak ansur timbang rasa. Masalah, dia kata wukuf di Arafah dan tempatnya. Kata Imam Al-Ghazali, maka apabila sudah gelincir matahari, maksudnya dah masuk waktu zuhur. Okey, kita dua ada di Arafah, lah ni dah masuk waktu zuhur. Maka sunatlah bagi imam berkhutbah yang ringkas di dalam masjid Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Maka disebutkan di dalamnya bicara wukuf dan lain. Ni di masjid Ibrahim alaihi salam dekat Namirah tu memang depa buat khutbah Arafah. Memang buat, tapi kita tak tahulah pasal kita duduk jauh. Kan? Bagi kita yang duduk di kemah kita ni, nak buat boleh tak boleh? Boleh, bahkan disunatkan. Kita buat dalam grup kita. Bila masuk waktu zuhur dan sebagainya, buat khutbah. Khutbah tu isikan dengan memberi nasihat kepada orang yang ada di Arafah ni, ingatkan mereka bahawa ini adalah masa mustajab doa. Apa yang kita patut buat masa ni? Maka khatib sepatutnya bagi peringatan tentang benda-benda ni semua. Kemudian duduk dia di antara dua khutbah itu. Khutbah ni jangan panjang, ringkas aja. Sekadar macam tazkirah, nak bagi peringatan apa patut kita buat di sini. Bagi, duduk di antara dua khutbah. Maka pada ketika itu, bang oleh tukang bang. Barulah muazzin bang menunjukkan waktu zuhur. Tadi ni, bila masuk waktu zuhur, khutbah dulu. Bila berhenti khutbah tu, duduk, khatib duduk di antara dua khutbah, muazzin bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bang. Okey? Dan imam pun masuk berkhutbah atau yang kedua. Habis muazzin bang, selesai, imam bangkit untuk khutbah yang kedua. Kemudian selesai daripada tu, maka qamat apabila selesai khutbah itu dan selesai qamat. Qamat, kemudian semayang. Begitu. Kemudian dijamakkan di antara zuhur dan asar serta qasar ia jika ia musafir dengannya. Satu bang dan dua iqamah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dia kata orang yang entitled untuk buat sembahyang jamak qasar ialah orang yang musafir. Orang yang musafir. Orang yang dah terputih musafir kerana dia dah sampai di Mekah lama dan sebagainya, dah lebih daripada 3 hari dan sebagainya, mengikut Imam Asy-Syafi'i, dia sudah inqita' musafir. Dia kata sudah terputih musafir. Lalu bila dia ada di sana, dia tidak boleh lagi buat jamak qasar. Dia kena sembahyang tanam. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Okay. Ada pendapat setengah yang lain, dia kata kita boleh buat jamak dan qasar. Pasal apa? Pasal Nabi buat. Imam Syafi'i dia kata Nabi buat pasal Nabi sampai di Mekah, tempoh masa Nabi sampai dengan masa untuk melakukan ibadat haji masih di dalam tempoh musafir. Ini pula hujah Imam Syafi'i. Kita biar ini masalah ikhtilaf di kalangan ulama-ulama mazhab. Begitu.
Maka kemudian daripada selesai sembahyang itu, maka pergilah ke tempat wukuf Nabi SAW, iaitu pada batu yang besar yang hampir di bawah Jabal Rahmah. Tuan-tuan, kita bila pergi umrah misalnya, di antara tempat yang kita dibawa untuk ziarah ni Jabal Rahmah. Jabal Rahmah dia ada satu bukit di sana, di kawasan Arafah sana ada satu bukit, di atas bukit tu ada satu batu dia buat tinggi lagu tu. Yang tu tak ada apa. Jabal Rahmah itu sekadar satu monumen, orang lah kata satu monumen, satu lambang tanda bahawa di situlah Allah Subhanahu wa taala temukan Nabi Adam alaihi salam dengan isterinya Hawa apabila dua-dua mereka dihantar turun daripada syurga ke dunia. Mereka berjumpa di situ, bukit tu dipanggil Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, bukit kasih sayang. Pasal dua orang yang berkasih sayang bertemu di situ. Tak ada apa satu amalan apa sembahyang sunat apa tak ada situ. Ramai jemaah haji Malaysia ni bila pergi umrah ke apa, bila pergi ziarah tentu sampai pakat semayang berapa tu 5 tu. Betul lah salah aku ni semayang ni. Semayang apa ke nama pula? Orang tak tahu semayang apa tu. Kita pun tanya ada yang hampir duduk semayang tadi pasal apa? Dia kata jangan lepas peluang dia kata. Peluang apa? Dah dia kata benda macam ni bukan senang ni, kita nak main buat habis ribu-ribu, dia kata dah sampai kita mau semayang ke ni. Semayang apa saya? Orang tak jawab pun semayang apa. Mayat dengan doa yang kita ketang tangan. Jadi kita ni biar kita tahu apa benda kita nak buat. Jangan tidur sabu lu betul leceh. Begitu. Nabi SAW dulu dia wukuf di mana? Tu berdekatan dengan Jabal Rahmah. Maka yang terafdal sekali wukuf di situ ialah dengan menghadap kiblat lagi berkenderaan. Nabi SAW dia wukuf di situ dalam keadaan Nabi cari arah kiblat, Nabi menghadap kiblat, ambil masa sat berdiri menghadap kiblat tu, dan Nabi SAW duduk di atas kenderaan unta dia. Begitu. Maka hendaklah membanyakkan tahmid dan tasbih dan tahlil dan membanyakkan puji akan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Banyakkan untuk mengucap alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyakkan. Kita banyakkan mulut kita ucap puji-pujian kepada Allah dan membanyakkan minta doa dan memperbanyakkan taubat kepada Allah dan memperbanyakkan baca Quran dan memperbanyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Banyakkan di situ. Dan membanyakkan mengucap salawat ke atas Nabi SAW. Maka tidak sayogia puasa pada hari Arafah supaya kita gagah badan dengan berkekalan minta doa. Bagi orang yang buat haji, hujjaj, tidak disunatkan puasa hari Arafah. Hak sunat puasa orang yang tak pergi buat haji dari sini ni, sunat puasa 9 Zulhijjah. Begitu. Dan jangan pula keluar daripada bumi Arafah itu melainkan kemudian daripada masuk matahari, supaya menghimpunkan masa wukuf itu antara siang dan malam. Itu dia. Sebaik-baiknya kita duduk di Arafah tu bagi dapat siang, bagi dapat malam. Itu sebaik-baiknya. Pasal apa? Nabi SAW buat begitu. Maka jika sekiranya dapat seseorang itu wukuf di Arafah pada hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, barang satu saat pun pada ketika tersalah bilangan hari bulan, maka ialah terlebih baik bagi memelihara hajinya itu. Katalah kita pergi tahun tu dia duk main cerita kata ni masalah hari bulan. 8 ke 9, 8 nak start 1 Zulhijjah hari tu ni dia buat kalang kabut. Jadi ada baiknya kita pergi ke Arafah tu 8 hari bulan. Mana nak tahu kok saat ni silap kira hari bulan. Kita sampai di sana pada 9 hari bulan. Sampai 9 dah rupanya hak tu dah jadi 10 misalnya. Apa jadi dengan haji kita? Dia jadi haji nombor tu saja. Tak. Jadi dia kata ada baiknya pi 8. Maknanya kalau in case berlaku silap kira hari bulan. Katalah kalau berlaku silap kira hari bulan. Kita 8 hari bulan dah ada di sana, maka kita dapat juga wukuf di Arafah. Itulah kebaikan afdalnya kita berada di sana pada 8 Zulhijjah. Dan dengan dialah jadi sentosa daripada luput wukuf di Arafah. Kerana barang yang luput akan dia oleh wukuf di Arafah sehingga terbit fajar pada malam yang ke-10, maka luputlah haji. Itu dia. Kita kalau miss wukuf di Arafah, habis haji kita tahun tu. Habis. Bukan cakap habis saja, maka wajib atasnya tahallul daripada ihramnya itu dengan beramal akan amal umrah, iaitu tawaf dan sa'i dan bercukur. Bila kita dah tak dan nak wukuf di Arafah, tiba-tiba masa wukuf dah expired dah habis dah. Kita wajib balik ke Mekah
tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur ataupun potong rambut, kita tahallul. Tak habis lagi cakap tu. Kemudian maka menyembelih dam kerana luput wukuf itu seperti dam at-tamattu, sembelih kambing seekor, dia kata. Dan wajib dia qada akan hajinya itu pada tahun yang akan datang dengan segera. Bukan kata benda ni bila batal kita pakai habis. Tak. Tahun depan pun kena mai balik. Pasal apa? Dikira hutang dengan Tuhan. Tahun depan kena mai balik. Jaga baik-baik. Hasil ini benda tak boleh buat main-main. Dan sayogialah yang terlebih aham. Aham maksudnya yang lebih penting. Dan sayogialah yang lebih penting lagi berbimbang pada hari Arafah ini dengan membanyakkan minta doa. Tumpang kita doa ada di Arafah ni, banyakkanlah memperbanyakkan doa kepada Allah. Apa hajat kita minta kepada Allah. Kerana di dalam bumi Arafah dan hari wukuf dan masa berhimpun khalayak yang lebih itu, yang banyak lebih itu, lebih diharapkan pada Allah akan mustajab doanya itu. Bila kita minta lebih ramai, maka lebihlah harap mudah-mudahan Allah mustajabkan doa kita. Sebab apa? Bila ada ramai, tuan-tuan, tak dalam ramai-ramai ni ada orang yang mustajab doa. Dalam ramai-ramai ni ada orang yang mustajab doa. Ada tuan-tuan orang mustajab doa. Kita dengar cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada seorang orang kanan dia nama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah satu orang yang mustajab doa. Oh, Nabi ini tentulah ada orang berkata, Bal'am mustajab, takkan Nabi Musa tak mustajab? Nabi Musa telah lah, dia Nabi. Ni di kalangan orang yang bukan Nabi, yang ada zaman Nabi Musa ni, yang mustajab doa Bal'am. Sehingga kan Bal'am kalau dia minta Allah bagi. Mustajab doa Bal'am ni. Dan begitulah daripada zaman dulu sampai zaman Nabi SAW sampai zaman kita ni, ada orang-orang yang Allah pilih untuk bagi dekat dia mustajab doa atas apa-apa kelebihan yang ada pada diri dia. Jadi bila ramai-ramai ni duk minta dan sebagainya, kalaulah ada seorang yang mustajab doa, dia minta dekat Allah misalnya supaya Allah turunkan sakinah, ketenangan dan hidayah kepada orang yang mai sama dengan dia, tidakkah itu memberi faedah kepada kita sama? Inilah penting dia. Masalah dia kata, doa yang dibaca pada hari Arafah itu bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan daripada ulama-ulama dulu yang salih, maka yang doa yang lebih afdal didoakan pada hari Arafah itu, iaitu tu dia bagi sampai dua muka, saya tak baca. Tentang protestan ni banyak juga baca dengan Allah. Dua muka dia bagi tu. Mula dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir doa. Ini doa Nabi SAW ketika Nabi berada di Arafah. Kemudian sayogialah di dalam wukuf itu memperbanyakkan baca doa Nabi Allah Khidir alaihi salam, iaitu Nabi Khidir minta, ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'nin, la yashghaluhu sam'un an sam'in, wa la tashtabihu alaihi al-aswat, ya man la tughlizuhu al-masail, la takhtalifu alaihi al-lughat, ya man la yubrimuhu al-haj. Haj dia jim tak ada tu. Al-mulhin wala tudjiruhu mas'alatu sa'ilin, aziqna barda afwik wa halawata maghfiratik wa rahmatik. Ini doa Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dia kata ni ada riwayat lah dia ambil. Dan sayogia memperbanyakkan minta doa barang yang dikehendaki dunia dan akhirat. Kita minta lagi lah apa yang kita nak minta untuk kebaikan dunia akhirat. Kerana tempat wukuf itu tempat yang mustajab doa. Dan waktu wukuf itu waktu mustajab doa. Dan sunat pula memperbanyakkan istighfar bagi diri dan bagi ibu bapa dan bagi sekalian orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan sungguh-sungguh minta sesuatu itu kepada Allah dan besarkan dia, yakni besarkan Allah, yakni pentingkan barang yang dipinta itu bagi mendapatnya dan tinggi dia. Minta ni biar nampak bersungguh supaya Allah nampak kata kita nak kepada hajat yang kita minta. Tak mau minta lagu macam tak mau minta begitu. Minta tak bersungguh. Nabi SAW, hadis yang menceritakan Nabi bila berdoa nanti angkat tangan.
Hadis tu hadis mutawatir, tuan-tuan. Hadis mutawatir menceritakan kata Nabi SAW, dia apabila berdoa dia angkat tangan. Hadis tu hadis mutawatir, tetapi dia mutawatir maknawi. Dari segi maknanya mutawatir, lafaznya tidak mutawatir. Hadis itu hadis mutawatir. Ada 33 hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW bila berdoa dia angkat tangan sampai nampak putih ketiak dia. Nabi SAW doa angkat tangan punya nak tunjuk kata bersungguh minta dekat Tuhan ni, sehingga nampak putih ketiaknya. Dalam hadis cerita macam tu. Hadis itu mutawatir. Contoh faham hadis mutawatir? Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh ramai rawi pada tiap-tiap peringkat. Sahabat pun ramai yang meriwayatkan hadis tu. Golongan tabi'in pun, peringkat tabi'in pun ramai meriwayatkan hadis tu. Tabi'ut tabi'in pun ramai meriwayatkan hadis tu. Semua peringkat ni meriwayatkan dengan lafaz yang sama ataupun dengan makna yang sama. Barang siapa yang mengingkari hadis mutawatir, jadi kafir. Tu yang kata hadis mutawatir. Cerita tentang Nabi doa angkat tangan sampai nampak putih ketiak ni sabit dengan hadis yang mutawatir. Makna dia apa? Makna Nabi berdoa ni nampak bersungguh. Nampak bersungguh Nabi berdoa. Kita hari ni doa si lagu duk bubuh atas reba lagu tu. Lagu macam something lagu mana ada. Perangai macam sangkurian. Ni dia punya duk hampak tangan atas lutut ni apa? Mana minta tak mau. Kan? Angkatlah, tunjuk kata kita ni berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW satu orang manusia yang mustajab doa, yang Allah cukup kasih dekat dia kalau dia minta Allah lagi. Nabi tak minta pun, Allah hantar malaikat mai tanya Nabi, Muhammad kamu nak minta aku buat apa? Ni yang kata Nabi Muhammad ni belum minta, Allah hantar malaikat mai tanya Nabi, wahai Muhammad, hang nak minta aku buat apa? Allah hantar aku ni nama malaikat Jabal, malaikat bukit. Hang minta apa pun, kalau hang nak supaya aku ambil bukit ni hempas atas kepala depa yang duk buat kat hang macam-macam ni, lah ni aku nanti hempas atas kepala depa. Tak minta lagi, Allah hantar malaikat mai terus tanya nak apa? Apatah lagi Nabi minta. Maknanya Nabi ni kalau minta Tuhan lagi pun begitu, Nabi sungguh bila minta doa. Adab tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita mau tunjuk macam mana yang disuruh oleh Nabi SAW. Kan? Pentingkan barang yang diminta tu. Tunjuk kata kita nak apa yang kita minta. Maka dengan kerana tu, kalau tuan-tuan tengok dalam bab tentang doa ni, tentang adab doa ni, Nabi ada melarang orang yang doanya tu melambangkan ketidaksungguhan. Contohnya dia kata, Ya Allah, sempurnakanlah iman aku kalau engkau mahu. Perkataan kalau engkau mahu, in syi'ta, kalau kamu mahu tu, tak boleh sebut, Nabi kata. Minta saja, apa kita nak minta? Tak ada kata kalau nak bagi. Kat orang tak apalah. Kat orang kita pergi tanya anak saya nak masuk universiti ni yang apply nanti dia jangan duit tak ada apa ni nak daftar kena 1,600. Kalau boleh kata hang tolong aku sikit tu pun kalau hang nak bagi. Tak apalah dekat manusia. Tu pun bila kata lagu tu kau tu kata apa? Aku tak bagi. Pasal tak bersungguh. Nabi SAW dia doa sungguh-sungguh. Kerana Allah Ta'ala itu tiada sesuatu itu besar kepadanya. Tuhan ni tak ada benda yang lebih besar pada dia. Tuhan ni tak ada siapa, tak ada satu kuasa, tak ada satu apa pun, tak ada yang lebih besar pada dia. Sebaliknya dia yang lebih besar daripada segala-galanya. Sebab kita nak semayang, kita mula dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada orang takbir Allahu Akbar. Apa? Sebut bagi elok lah kita semayang. Kita semayang ni, kita direct menghadap Allah. Sebut macam mana yang ditunjuk oleh Allah, yang diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbiratul ihram pun bunyi wek juga. Saat lagi nak rokok pun wek juga. Tak boleh lah benda-benda macam ni. Bukan benda, jangan kita ingat benda kecil. Ini benda besar. Kenapa betul benda-benda macam ni?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak ada benda yang lebih besar daripada dia. Dan dia tidak melihat satu benda pun lebih besar pada dia. Dia sendiri tak nampak apa benda besar pada dia. Kerana Allah berhak dengan sifat takabur. Manusia tidak boleh takabur. Hanya Allah sahaja yang boleh bersifat dengan sifat takabur. Sifat besar diri. Kerana memang dia besar sungguh. Kita nak semayang pun kita takbir Allahu Akbar. Allah Tuhan yang maha besar. Makna lepas pada takbir tu tak ada apa dah besar pada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masalah keluar dari Arafah dan kelakuannya. Kita baca ni bagi habis, saat lagi dia masuk Muzdalifah kita berhenti. Keluar dari Arafah dan kelakuannya. Kata Al-Ghazali dalam Ihya, maka apabila keluar seseorang meninggalkan Arafah kemudian daripada sudah masuk matahari, maka sayogia ia berjalan dengan tetap dan dengan adab. Bila kita dah habis selesai wukuf di Arafah, kita nak bertolak ke Muzdalifah. Keluar tu, dia kata hendaklah kita keluar dengan keadaan beradab. Kalau kita jemaah haji Malaysia ni, tuan-tuan, pas main ambil dalam pukul 10 malam macam tu, 10, 11 malam, pas dah duduk main dah. Nak ambil kita daripada Arafah ni, nak bawa pergi ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah, untuk bermalam di Muzdalifah. Masa pas main ni, tuan-tuan, tak sabar buruk. Tak sabar buruk. Guys. Jadi biasanya orang yang urus kita pergi haji ni, tabung haji lah. Kita kata dia buat pengumuman ni berulang-ulang kali. Dia kata pakcik, makcik, para jemaah haji, tuan-tuan dan puan-puan, muslimi, muslimat, panggil macam-macam kat kita ni. Dia kata duduk di kemah masing-masing sehinggalah nama dipanggil. Selagi mana nama tak dipanggil, jangan bangkit main duduk pun tepi jalan. Tunggu di kemah masing-masing. Saat lagi abang pula. Pasal apa yang dia ulang abang banyak kali tu? Pergi duduk pun tepi jalan penuh dah. Orang tu kata tunggu di kemah ni sampai nama dipanggil. Dia kata tunggu lagi, tak ada apa yang nak biar baru dia. Oh jenuh lah. Jenuh. Ada orang dah siap elok dah. Cuma giliak kita tak sampai lagi. Kalau 1000 orang pergi nak naik bas boleh muat 40 orang. Macam mana nak naik? Lama-lama tayar dia pancat dia betul. Macam tak apa tak boleh pergi. Tunggu sampai nama dipanggil. Tak ada lah, dia tak peduli dah. Benda ni bukan peraturan tabung haji saja, tapi benda ni apa? Adab yang disuruh oleh Nabi. Tak mau keadaan macam ni, tak mau, relax. Duduk di tempat kita. Orang panggil nama kita, okey, dengan beradab ambil beg dia. Dia duduk tengok kiri kanan dia semua dia panggil dah, awak aku dia tak ambil. Dia duduk mula. Ini tak mau. Dia lupa ni dia duduk mengaji ni. Tunggu di situ. Maka janganlah ia menyesak-nyesak orang dan berlari. Dan lebih-lebih lagi menyakiti akan orang-orang, kerana yang demikian itu ditegah oleh Nabi SAW. So dia jangan pergi buat bagi jadi kalang kabut, tak mau macam tu. Apatah lagi bangkit tidur tampak duduk terajang orang, lagi tak boleh. Tiga. Tak boleh. Sabda Nabi SAW, ittaqullah wasiru siyaran jamilah, la tata'u dha'ifan wa la tu'zu musliman. Artinya takutlah olehmu akan Allah Ta'ala, dan berjalanlah sekalian kamu akan sebagai perjalanan yang elok. Jangan melatam sekalian kamu akan orang yang baik. Tata'u ni tuan-tuan tu, maksud kita jalan tak kaki tu, Arab kata tata'u. Atas kubur pun tak boleh ni. Tata'u ni atas kubur pun tak boleh. Kita bila jalan atas kubur, mau berjalan dengan cara yang sempurna. Jangan jalan kedum tu. Wala tata'u 'alal qabri. Tak boleh berjalan tak kaki atas kubur. Demikianlah juga halnya ketika kita nak buat haji di sana, tak boleh. Bila ni, aku bila lagi, ni mereka pakat naik bas habis dah, aku bila lagi, dua hantar kaki bubuk. Hentak kaki saja pun tak boleh. Apatah lagi kita pilatam orang-orang yang baik. Ada tuan-tuan, orang umur 70 lebih, 80 lebih, dengan keadaan di sana cuaca panas dan sebagainya, tak larat duduk melepok dia dalam kemah tu. Kita punya nak berapa bas ni, langkah mereka gedung-gedung tak boleh. Ini perbuatan kurang adab. Wasaklah haji kita nak buat bagi elok, tak main panggil jadi lebih tu kita tak mahu. Dan jangan menyakiti sekalian kamu akan muslim ketika berjalan itu. Tak mahu sambil duduk berjalan tu duduk tolak orang ke apa, tak mahu. Buat bagi elok. Masalah pergi ke Muzdalifah dan perkara yang sayugia dikerjakannya, wallahu a'lam. Jadi kita tengok pada bulan yang akan datang insya-Allah. Kita masuk tajuk lepas ni, cerita Nabi di Muzdalifah. Wallahu a'lam. Sampai habis Mbak Haji.
dah habis. Jadi kita tengok macam mana esok ni. Kalau dia hak jenis ulangan, saya nanti skip lah. Saya nanti langkah. Saya ada benda yang dah dia sebut, dia ulang sebut, kita nanti langkah esok. Kita tengok dulu macam mana. Wallahu a'lam. Dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr.